wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd, alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada pagi ini dapat lagi kita meneruskan pembacaan kita daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan huraian ringkas daripada Maulana Muhammad Asri Yusof. Alhamdulillah, minta maaf terutamanya, saya mulakan dulu dengan minta maaf kepada semua pelajar-pelajar, semua penuntut-penuntut ilmu yang menunggu kelas malam sebab saya ada kesilapan saya juga menyebabkan saya tak dapat nak buat kelas semalam. Saya gantikan kepada hari ini dan insya-Allah malam ni kita akan berjumpa lagi. Malam ni kita akan jumpa lagi, maksudnya kita ada 2 kali dalam bulan Disember ni, kita buat 2 kali insya-Allah. Jadi itulah mukadimah saya. Sebelum saya mulakan, saya nak tanya jugalah apa khabar semua, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Gambar jelas ke tak? Suara jelas ke tak? Boleh tuliskan di bahagian komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ucapkan Assalamualaikum pun saya ucapkan Waalaikumsalam. Okay, kita dah sampai ke muka surat 71 daripada buku Maulana Asri. Siapa-siapa yang ada buku ni boleh buka muka surat 71. Mana bukunya? Ni dia. Ni muka surat 71. Kita dah sampai ke tajuk ni. Tajuk sebelum ni, saya ulang sikit, tajuk sebelum ni apa yang dimaksudkan dengan Nabi SAW mendengar wahyu tu seperti bunyi loceng. Seperti bunyi loceng tu maksudnya wahyu yang bunyi macam loceng ke, ataupun malaikat yang bunyi macam loceng ke, ataupun kedatangan malaikat tu bunyi macam loceng ke. Tu semua telah dibincangkan pada kelas yang lepas. Boleh buka balik rakaman kelas yang lepas. Hari ini kita nak tengok hakikat perbezaan bunyi wahyu tersebut dalam hadis-hadis. Maksudnya ada beberapa riwayat tentang hadis yang menyebutkan tentang bunyi tadi. Kalau dalam hadis pertama dalam bab wahyu, Imam Bukhari ni letakkan macam mana? Imam Bukhari bawakan hadis yang mengatakan bunyinya seperti bunyi loceng. Jadi kalau bunyi loceng, dalam hadis yang lain sebut macam bunyi lain pula. Jadi mari kita tengok. Kita baca dulu. Okey, insya-Allah. Seperkara lagi yang perlu sekali diperjelaskan ialah tentang pertentangan di antara apa yang tersebut dalam hadis ini dengan apa yang disebut dalam hadis-hadis lain. Tu saya kata dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini ada perbezaan sikit dengan hadis yang lain. Hadis ini menyatakan bunyinya seperti bunyi gemercing loceng. Hadis yang lain ada yang menyatakan bunyi seperti bunyi rantai besi yang diseret atau dihempapkan di atas batu besar. Contohnya hadis Abu Hurairah ni. Kalau kita tengok hadis ni, idza qadallahu amran fis sama' darabatil malaikatu ajnihataha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan. Apabila Allah memutuskan sesuatu perkara di langit, maka para malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya lantaran tunduknya mereka kepada firman Allah. Yakni firman Allah itu bagaikan rantai besi yang diseret atau dihempapkan di atas batu besar yang pejal. Hadis riwayat Imam Bukhari juga, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan juga Al-Humaidi. Satu lagi hadis yang menyatakan bunyinya seperti bunyi dengungan kumpulan lebah yang terbang. Hadis diriwayatkan oleh Umar sebagai contoh. Hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza unzila alaihi al-wahyu yusma'u 'inda wajhihi dawiyun kadawiyyin nahl. Bermaksud apabila wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni hadis Umar, kedengaranlah dekat muka baginda sallallahu alaihi wasallam dengung seperti dengung kumpulan lebah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Hakim, Ibnu Abdul Humaid dan juga lain-lain. Pada zahirnya ada pertentangan lah, sebab hadis pertama yang kita baca dalam Sahih Bukhari ni iaitu bunyi seperti bunyi loceng. Lepas tu ada hadis lain dalam Sahih Bukhari juga, dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga mengatakan bunyinya seperti bunyi rantai yang diseret. Lepas tu bunyi yang Umar kata bunyinya seperti bunyi lebah pula, dengungan lebah. Jadi sebenarnya ada pertentangan ke? Zahirnya nampak macam ada pertentangan. Tapi kalau diperhatikan betul-betul, tidak ada pertentangan. Sebab apa? Sebab hadis Al-Harith bin Hisham, itu hadis ni lah, hadis yang kita bincangkan dalam bab ni, menceritakan tentang bunyi wahyu yang kedengaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang Rasulullah dengar macam mana? Rasulullah dengar macam bunyi loceng. Hadis Abu Hurairah menceritakan bunyi wahyu yang kedengaran kepada malaikat. Maksudnya bila Allah SWT wahyukan kepada malaikat di langit, jadi malaikat dengar macam tu. Hadis yang ketiga pula menceritakan tentang bunyi wahyu yang kedengaran kepada setengah sahabat macam Umar yang berada berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat wahyu. Jadi ini
disebutkan dalam Al-Abwab At-Tarajim dan juga Kashful Bari. Ni kalau kita nak jawab secara ringkas lah. Tapi sebenarnya kalau kita fikir lebih mendalam, kita kata sebenarnya kalau bunyi tu kita tak pernah dengar, kita cuma mendekatkan bunyi tu dengan benda yang kita tahu je lah. Contohlah kalau saya tanya, macam mana bunyi ngauman singa? Kita pun buatlah. Wow. Kita kalau kata, oh bunyi macam beruang sebab orang tu pernah dengar bunyi beruang. Betul. Oh bunyi macam harimau sebab orang tu pernah dengar bunyi harimau. Jadi dia boleh mendekatkan bunyi tu dengan apa yang dia tahu sajalah. Faham? Tapi kalau dia tak pernah dengar langsung, dia tak boleh nak kata ni bunyi macam apa, bunyi macam suara ustaz je lah. Macam tu je lah. Jadi itulah. Nombor 25 ni kat mana? Nombor 25 kat sini. Dan aku pula mengingati apa yang diucapkannya. Ini dalam hadis Nabi SAW kata, bila wahyu tu turun, Nabi pun mengingat apa yang diucapkannya. Jadi apa maksud yang diucapkannya dia? Ini kalau bentuk kedua kedatangan wahyu dalam hadis ni, iaitu melalui malaikat yang menjelma dalam rupa fizikal seorang manusia. Maksudnya kalau malaikat datang sebagai manusia, dia akan cakap macam manusia dan Nabi akan ingat apa yang disebutkan macam manusia. Senanglah, yang ni bentuk yang kedua ni senang. Okay, kita tengok perbincangan kat sini pula. Rupa siapa yang dipilih apabila Jibril menjelma sebagai seorang manusia? Okay, Jibril ni malaikat utusan ataupun malaikat yang dihantar. Malaikat yang sebagai pengirim, yang mengirimkan sesuatu. Jadi yang dinamakan dalam bahasa Arab sebagai Rasul. Malaikat Jibril dinamakan sebagai Rasul. Sebab apa? Sebab Rasul ni kerjanya menghantar, mengutuskan, menyampaikan. Jadi Jibril ni tugas ni memang menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi-Nabi lain yang ada di atas muka bumi ni. Tapi bila Jibril dia menjelma, kalau dia menjelma, dia nak jadi muka siapa? Kalau dia menjelma kepada manusia, dia jadi muka siapa? Apabila Jibril menjelma dalam rupa fizikal seorang manusia, maka biasanya dengan rupa individu yang tidak dikenali. Itu biasanya lah. Biasanya dia jadi muka orang tak tahulah, macam muka yang tersendiri lah khusus. Namun kerap kali juga Jibril datang dalam rupa Dihyah Al-Kalbi. Jadi ada seorang sahabat Nabi, Dihyah Al-Kalbi. Namanya Dihyah, dia daripada kabilah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Riwayat hadis dan sejarah menyebutkan rupa paras Dihyah radhiyallahu anhu mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kan selalu dengar kan, memang ada je, memang adalah kalau kita cari riwayat tu memang akan jumpa. Orang kata rupa Nabi ni macam rupa siapa? Orang kata rupa Nabi ni macam rupa Ali. Ada yang terima yang tu. Tak ada kata rupa Nabi sebab Ali ni keluarga ataupun sepupu Nabi. Jadi biasanya adik-beradik sepupu ni biasa muka lebih kurang lah. Jadi dia kata rupa Nabi ni macam rupa Ali bin Abi Talib. Orang Syiah sukalah riwayat macam ni. Tapi kita tak kata betul salah. Cuma kita nak kata perbezaan-perbezaan. Ada yang kata rupa Nabi ni macam rupa cucu Nabi Hasan ataupun Husain. Rupa Nabi macam rupa tu. Jadi siapa-siapa yang tak sempat jumpa Nabi, dia tengok Hasan Husain, dia teringat kepada Nabi SAW. Sebab biasanya cucu ni dia adalah muka daripada atuk dia sikit-sikit. Tapi kok mana pun, kalau kita lah zaman sekarang ni, kita tengok rupa cucu dengan rupa atuk ataupun rupa cicit dengan rupa atuk, mungkin ada persamaan lah. Mungkin sama kat hidung, mungkin sama kat mulut. Tapi dia akan berbeza juga sebab mak dia lain. Maknya orang lain kan. Mak dia datang daripada keluarga lain pun boleh jadi. Yang biasanya berlaku di zaman Rasulullah SAW yang disebutkan dalam riwayat-riwayat dan juga hadis, kalau Jibril menjelma, dia menjelma sebagai Dihyah. Dalam riwayat sejarah kata sebab apa jadi rupa Dihyah ni? Antaranya sebab rupa Dihyah ni macam rupa Nabi. Ataupun sebab Dihyah ni dia adalah seorang lelaki yang kacak, yang tampan. Dan malaikat ni memang sifatnya adalah sempurna. Bila dia sempurna, dia menjelma jadi manusia pun, dia jadi manusia yang sempurna, yang cantik, yang tampan. Jadi itu riwayat hadis dan sejarah menyebutkan rupa paras Dihyah ni mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memilih beliau sebagai utusan. Termasuklah apabila dihantar kepada menemui Heraklu. Heraklu ni bahasa Arab sebutlah. Orang putih sebut Hercules, Maharaja Rom ataupun raja besar kepada Empire Rom. Dia panggil Hercules. Rasulullah SAW bila dia nak hantar utusan, dia bukan ambil je siapa-siapa jadi utusan, kata tak apa, tawakal innahu, tawakal je. Sebab kita kan buat kerja-kerja agama, kalau buat kerja-kerja agama ni siapa-siapa pun boleh. Penting ikhlas lillahi ta'ala. Nabi SAW tetap mengambil asbab, al-akhdhu bil asbab. Iaitu kita kena ada usaha lah bila kita nak sampaikan sesuatu, pilih orang yang layak dari segi kelayakan manusiawi. Manusia memilih orang tu disebabkan layak. Jadi selain daripada
unsur ikhlas dalam hati tu, kita pilih juga mengikut kelayakan manusiawi. Jadi Nabi pun pilih sahabat yang nak menjadi utusan bila berjumpa dengan raja-raja besar ni, seperti Dihyah Al-Kalbi. Sebab apa pilih Dihyah? Guru Sahih Al-Bukhari, siapa guru Sahih Bukhari, Maulana Asri, siapa yang ingat sanad Maulana Asri ni, ada dalam kitab ni, awal-awal dulu kita belajar, Mufti Wali Hasan, Mufti Wali Hasan Tongki, menceritakan, ni cerita daripada guru Maulana Asri lah, apabila terpandang sahaja rupa Dihyah radhiyallahu anhu, orang-orang Rom terus mengajak beliau mengunjungi sebuah bilik bawah tanah di dalam sebuah gereja yang menyimpan segala patung ukiran para nabi yang diukir oleh orang-orang Yahudi. Sampai sahaja kepada patung yang terakhir, ialah patung ukiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus bertanyakan kepada Dihyah, bukankah ini rupa Nabi kamu? Respons mereka sedemikian rupa adalah kerana rupa Dihyah amat menyerupai ukiran patung tersebut, dan mereka memahami bahawa Nabi SAW akan mengutuskan seorang yang mempunyai rupa paras yang mirip dengan baginda Nabi SAW. Jadi ini ceritalah daripada Mufti Wali Hasan At-Tongki. Hikmah di sebalik pemilihan beliau sebagai wakil perutusan baginda ialah di samping beliau mempunyai kriteria yang sempurna sebagai seorang wakil. Jadi kita nak pilih wakil ni, pilih yang sempurna. Apa sempurna tu apa? Perotakan dia lembut. Kalau ambil orang kasar, macam mana nak jadi wakil menyampaikan kita kan? Kan dia bergaduh pula. Sopan dan juga pintar, pandai. Rupa paras pula hampir sama dengan orang yang diwakilinya, iaitu Nabi SAW. Turut berperanan sebagai aset yang mencerminkan perotakan dan maksud orang yang diwakilinya. Jadi pilihlah orang yang hampir sama dengan kita supaya dia boleh wakilkan kita macam yang kita nak. Kalau boleh, kalau tak sama 100% pun biarlah sama sikit, serupa, menyerupai. Al-Qastalani, ni seorang ulama hadis lah, yang meriwayatkan hadis ataupun menghuraikan hadis, menukilkan satu riwayat melalui saluran Hisham bin Urwah daripada ayahnya, iaitu Urwah bin Zubair, daripada Abu Sufyan, bahawa pemerintah Busra membawanya bersama beberapa orang rakan melawat beberapa tempat. Akhirnya pemerintah itu bertanya Abu Sufyan, adakah kamu akan cam jika melihat patung orang yang mendakwa sebagai Nabi terakhir itu? Jawab Abu Sufyan, tentu sekali. Abu Sufyan meneruskan ceritanya, lalu aku dibawa masuk ke dalam sebuah gereja, terdapat banyak patung di dalamnya, tetapi aku tidak nampak dia. Kemudian aku dibawa masuk ke dalam sebuah gereja yang lain pula, di dalamnya terdapat patung Muhammad dan Abu Bakar. Jadi orang-orang Yahudi ni dia suka buat patung. Kita jangan tirulah orang Yahudi ataupun buat patung, dan dia suka gantung gambar-gambar lukisan ni di dinding, menggambarkan Nabi dia, menggambarkan siapa-siapa, kita jangan tiru ni. Jadi benda-benda ni semua dilarang dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Kisah Abu Sufyan ni ada dalam Irsyadus Sari. Ni muka suratnya lah. Okey, habis. Okey, jadi hadis, mata hadis tu kita baca sikit. Aisyah bercerita, katanya, sesungguhnya aku pernah melihat baginda Nabi SAW ketika turun wahyu pada hari yang sangat sejuk. Sebaik sahaja selesai kedatangan wahyu itu, bercucuran peluh dahi baginda SAW. Maksudnya susahnya, beratnya wahyu tu, walaupun hari itu sangat sejuk, berpeluh-peluh dahi Nabi SAW. Okey, ini nombor 26. Tapi nanti kita tengok nombor 26 ni. Nanti kita tengok nombor 26 kat bawah ni. Ni sebelum tu kita tengok ni dulu. Apa hikmah kedatangan Jibril dalam bentuk manusia? Kenapa Jibril ni dia tak sentiasa datang dalam rupa yang sebenar sahaja? Kan dia boleh datang dalam rupa sebenar. Kenapa tak datang dalam rupa sebenar sentiasa? Barulah nampak hebat sikit kan. Barulah orang sekali nampak terus cam. Maksudnya Nabi SAW sekali nampak Jibril je terus tahu, oh ni Jibril, ni wahyu. Dia dah sedia, jiwa dia sediakan hati dia untuk menerima wahyu ni. Makanya dari sudut diplomasi, ni kata Maulana Asri hafizahullah, sesebuah pertubuhan atau negara sewajarnya mengutus perwakilan atau dutanya yang mempunyai ciri-ciri dan berperwatakan yang mewakili pertubuhan, negara atau kerajaannya, agar dengan memandangnya sahaja sudah tergambar misi dan budaya pihak yang diwakilinya. Jadi hantar orang tu biar orang yang beradab sikit, ataupun orang yang berkaitan dengan yang benda yang kita nak hantar tu. Jangan hantar orang yang sifat ataupun akhlak buruk. Bila akhlak buruk, dia akan memburukkan kita yang menghantar dia. Kedatangan wahyu dalam bentuk ini dirasai lebih ringan. Jadi hikmah dia lebih ringan lah bagi Nabi SAW.
ringanlah sikit bila yang datang tu manusia bercakap dengan bahasa manusia, jadi ringanlah sikit bagi Nabi SAW. Lantaran ia sudah melalui beberapa proses penapisan dan bukan lagi dalam rupa dan bentuk tenaga momentum yang asal. Jadi kalau kita fikir malaikat nak bertukar jadi manusia ni, mesti dia dah hilang dia punya kelebihan-kelebihan dalam rupa bentuk asal dia tu. Keadaannya sama seperti cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi melalui jarak. Jadi jarak yang menapis matahari itu dah satu dah, dan lapisan tertentu termasuklah lapisan ozon sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kalau matahari itu straight kena dekat manusia ni, kita tak boleh nak hidup. Sebab tu di luar planet selain daripada planet bumi ni tak ada, setakat ni tak pernah ada. Punyalah kita semangat nak cari hidupan di luar, setakat ni tak pernah ada hidupan di luar sebab tak sesuai untuk hidup. Kita cubalah nak buat pelancongan keluar bumi lah pun dah. Dalam bumi pun tak larat nak pelancong, nak pergi keluar bumi lagi. Sekiranya tidak terdapat sebarang tapisan di luar ruang angkasa, nescaya pendedahan kepada bahangnya secara langsung akan memusnahkan segala kehidupan di muka bumi ini. Malah api yang wujud di dunia ini asalnya adalah daripada neraka. Ini dalam hadis sebut. Api yang ada dekat dunia ni sebenarnya asalnya daripada neraka. Kalau tak, dunia ni tak ada api. Jadi sebabkan dari neraka lah ada api tu. Habanya hanya sesuai dengan iklim dunia setelah melalui proses-proses penapisan yang banyak. Maksudnya dah dicelup berkali-kali. Hadis sebut macam tu. Hadis yang, bukan hadis ni lah, hadis lain. Api daripada neraka tu diambil sikit saja dan dicelup berkali-kali. Berapa kali tu ada sebut dalam hadis. Bahkan menurut kenyataan hadis, bahang matahari juga berpunca daripada wap api neraka Jahannam. Jadi maksudnya semua benda lah yang panas-panas di dunia ni semuanya datang daripada api neraka Jahannam. Fakta yang masih belum dikaji oleh para saintis telah pun didedahkan oleh Nabi SAW melalui sabda beliau SAW yang berikut. Inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Hadis ni Nabi SAW kata bahang matahari berpunca. Boleh kita terjemahkan min tu berpunca daripada wap neraka Jahannam. Fayh ni wap lah ataupun bahang tu. Bahang api neraka Jahannam. Hadis ni ada dalam Bukhari, Muslim, Malik, Syafi'i, Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Hadis ni nak cerita masa tu sahabat-sahabat kalau ikutkan dah masuk waktu zuhur, tapi sahabat-sahabat Nabi SAW minta lambatkan sikit kerana panas masa tu, panas terik. Kita tak solat zuhur di matahari rembang, orang sebut. Bila matahari rembang, kita tak solat zuhur. Masa tu kita tunggu sekejap biar sejuk sikit, sebab Nabi SAW kata inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya bahang matahari itu ataupun kepanasan yang sangat matahari itu berpunca daripada hembusan ataupun wap api neraka Jahannam. Okey, sambung lagi. Begitulah juganya dengan kuasa-kuasa atau tenaga-tenaga lain yang tidak dapat ditanggung oleh kemampuan manusia di dunia ini sekiranya ia datang dalam bentuk dan keadaan yang asalnya. Oleh sebab itu pembawa wahyu kerap kali datang dalam rupa manusia biasa yang lebih mudah dan mesra disambut oleh Nabi SAW. Okey, habis cerita tentang malaikat menjelma ni habis. Sekarang ni nombor 26. Apa yang menyebabkan Nabi berpeluh? Bila Nabi mendapat wahyu tu, sebab apa Nabi berpeluh? Kan sejuk, cuaca masa tu sejuk sangat. Jawapannya ialah kerana kandungan wahyu tersebut adalah sesuatu yang amat berat sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah menerusi firman-Nya ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Surah Al-Muzammil ayat yang ke-5. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada kamu perkataan yang berat. Sebab tu Al-Quran ni kita jangan bermain. Al-Quran ni kita jangan buat main. Jangan buat main, buat belagu, buat nyanyi-nyanyi. Bukan. Al-Quran ni benda yang berat. Kalau kita faham maksud dia ni, kita berat kita nak main-main macam tu. Susah kita nak main-mainkan Al-Quran. Nyanyi-nyanyi, gelak-gelak. Memang dah jadi budaya sekarang ni, orang baca Quran bergelak-gelak. Budaya ni dulu tak ada di Malaysia. Tapi dibawa masuk daripada luar. Bawa masuk, baca Quran bergelak-gelak. Gelak-gelak ketawa. Ni ingat apa benda? Quran ni hiburan ke apa? Bukan. Quran ni satu benda yang berat. Isi kandungan dia tu. Okey, surah Al-Muzammil ayat yang ke-5. Habis. Gambaran tentang betapa beratnya wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya SAW telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri menerusi firman-Nya ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau kami turunkan Al-Quran ni ke atas gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu tunduk dan pecah kerana takut kepada Allah. Tunduk pecah sebab takut sangat. Bila Quran tu turun, takut sangat.
Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami kemukakan kepada manusia supaya mereka berfikir. Jadi kalau kita fikir, kita tak main-main dengan Al-Quran. Impak wahyu yang begitu berat dan hebat. Kesan wahyu kalau berat dan hebat ni, apa kesan dia? Wahyu ilahi, suatu benda yang besar dan bawa satu tanggungjawab yang sangat berat, pernah berlaku. Rasulullah SAW menerima hanya 3 perkataan wahyu Al-Quran saja. 3 saja, 3 perkataan saja. Iaitu ghairu ulid darar. Yang pertama, ghairu ulid darar. Ghairu ulid darar. Pada ketika itu secara kebetulan peha baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas peha Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ni seorang penulis wahyu, sahabat Nabi. Dalam menggambarkan betapa beratnya wahyu tersebut, Zaid bin Thabit menceritakan, aku merasakan seolah-olah pehaku akan patah. Maksudnya beratnya sampaikan secara fizikal pun lutut Nabi ini berat ataupun peha Nabi ini berat sampai berat pehanya Zaid bin Thabit, dia rasa macam patah peha dia sebab berat sangat. Hadis ada dalam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Ahmad dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah beberapa kali menerima wahyu ketika baginda sedang menunggang unta. Oleh kerana tidak tahan menanggung bebannya, unta terduduk. Unta terduduk di atas tanah, tidak dapat bergerak sehingga wahyu selesai diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketikanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertukar menjadi merah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengeruh, bunyi mengeruh ketika sedang menerima wahyu. Maksudnya berat. Macam kita angkat barang berat, macam tu, mengeruh. Lihat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarud, Al-Baihaqi dan juga lain-lain. Kesemua peristiwa tersebut menunjukkan dengan jelas bahawa proses penerimaan wahyu adalah suatu keadaan yang amat berat. Jadi sudah tentulah situasi yang sama juga dialami Nabi SAW ketika menerima wahyu yang pertama. Sebab hadis ni cerita tentang wahyu pertama. Sekiranya kita tidak mahu mengandaikan bahawa keadaannya tentu sekali lebih berat lagi. Kita tak nak, mesti berat lah, kok mana pun mesti berat. Betapa beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi SAW dapat disaksikan dengan jelas oleh generasi-generasi kemudian. Terutamanya orang yang hidup di zaman kita. Lihat sahajalah kandungan Al-Quran dan hadis yang tidak pernah selesai dikaji dan ditafsir. Tengok, Al-Quran setiap kali baca akan datang tafsir yang berkenaan, tafsir yang berkaitan. Kita boleh kaitkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam kisah-kisah Al-Quran tu dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari ini. Tak pernah habis kaji tafsir. Kenapa ni, kenapa pakai huruf fa, kenapa pakai huruf wa, kenapa pakai huruf b, semua tak pernah habis tafsir. Malah semakin jauh perjalanan zaman, semakin banyak penemuan yang dibongkar dan semakin banyak rahsianya yang terdedah. Bayangkan betapa luas dan dalamnya ilmu yang terkandung dalam wahyu itu. Lihatlah betapa lama tempoh yang diambil oleh seorang pengkaji Al-Quran untuk mengupas dan menyimpulkan maksudnya. Nak tulis tafsir saja mengambil masa bertahun-tahun. Tu ada keberkatan juga orang masuk penjara, contohlah. Saya ambil contoh. Seorang penulis tadabbur, dia bukan tulis tafsir, dia tulis tadabbur Al-Quran, Syed Qutb. Syed Qutb ni pernah masuk penjara. Masa dia masuk penjara tu habis dia punya. Dia tulis sampai 30 juzuk dia tulis. Masa dia masuk penjara. Dia duduk luar penjara tak sampai nak habis 30 juzuk. Bila masuk je habis 30 juzuk. Sebab apa? Sebab banyak masa boleh berfikir tentang Al-Quran. Tapi dia bukan tafsir. Kalau nak rujuk tafsir, rujuklah kepada Ibnu Kathir ke mana-mana. Okey. Dan setelah mengambil tempoh yang sekian lama, di samping mengharungi kesukaran dalam usaha untuk menemui dan memahami maksud di sebaliknya, mereka akan berpegang teguh dengan apa yang mereka dapati dan fahami sehingga sanggup menggadai nyawa demi mempertahankannya. Maksudnya kalau kita jelas dengan isi kandungan Al-Quran, kita akan mempertahankan maksud yang kita faham tu, kita akan memperjuangkan apa yang kita faham tu dan kita akan menyampaikan, mengamalkan seperti yang kita faham tu. Itulah antara gambaran kandungan wahyu yang telah diperturunkan ke semuanya sekaligus kepada Nabi SAW. Maksudnya kita ni kaji berat dah. Baca pun berat. Kaji pun berat. Apa lagi? Nak tulis tafsir dia berat. Jadi semua ni berat. Bayangkan semua sekali ni, berat-berat ni semua sekaligus debu dapat kepada Nabi setiap kali wahyu tu turun. Selain menerima lafaz wahyu, Rasulullah SAW juga menerima pengetahuan tentang segala-galanya yang tersirat. Maksudnya Rasulullah ni bukan dapat dia punya perkataan tu saja. Kalau dapat perkataan tu saja tak apa. Turun Quran suruh baca sendiri. Turun Quran nak baca sendiri. Kalau setakat macam tu, tak. Dia bukan dapat macam tu. Dia dapat sekali dengan pengetahuan dia, pemahaman dia, maksud dia, tafsir dia. Semua sekali. Jadi kita dapat mengandaikan, kalau kita mengandaikan kesemua kajian dan tafsiran tersebut adalah tepat, di samping banyak lagi penemuan yang sedang dan akan ditemui, sudah tentulah wahyu merupakan sesuatu yang amat berat. Habis. Kapasiti kandungan wahyu. Bayangkan kapasiti kandungannya bila Allah SWT beriman. Ini kita nak buat bayangan saja. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ini cerita tentang Nabi Adam alaihissalam ketika dia diciptakan Allah, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda dan kegunaannya. Nama-nama benda dia ajarkan kepada Adam alaihissalam. Seluruhnya, semua sekali, semua nama benda. Kalau tak macam nak tahu, ini pokok, ini kayu, ini pensel, ini baju. Nama-nama benda, semua dah tahu dah. Kemudian dikemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, terangkan kepadaku nama benda-benda ini jika kamu memang golongan yang benar. Maksudnya, nak ajar benda tu pun kena ajar kepada Allah, yang ajar kepada Adam ketika dia di syurga je, sebelum diturunkan. Ya, ini berarti bahawa dalam pengetahuan Nabi Adam AS sudah terkandung nama-nama kesemua benda di dunia ini. Sejak dari zaman dahulu sehingga ke akhir zaman. Termasuklah peralatan-peralatan moden yang muncul kemudiannya. Kalau Adam tu turun, masa Nabi Adam tu turun, belum ada lagi kilang ke benda kan. Tapi nama tu dia dah tahu dah. Ni namanya pensel. Pensel tu tak wujud lagi. Tapi dia dah tahu dah. Kalau dia nampak, dia tahu, ni namanya pensel. Jadi Nabi Adam diajarkan semua benda tu. Ini antara tafsirannya lah. Walaupun benda tu muncul kemudian. Walaupun pada ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan nama-nama berkenaan kepada Nabi Adam, benda-benda tersebut masih belum wujud dan fungsinya masih belum diketahui. Tapi maklumat tentang sudah pun wujud dan maklumat tentangnya sudah pun wujud dan tertanam di dalam pengetahuan luar sedar Nabi Adam. Nabi Adam dia macam nampak je tahu, ni namanya kuda. Ini namanya kambing. Ini namanya ulat bulu. Macam tu. Pengetahuan luar sedar. Inilah hakikat yang menyerlahkan bakat dan minat anak cucu baginda alaihi salam untuk mencipta segala macam rekaan dan mengajar pelbagai bentuk penemuan ke semua maklumat yang telah diajar Allah kepada Adam alaihi salam, kemudiannya terkandung di dalam wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu patutlah dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam memercikkan peluh sebaik selesai menerimanya, walaupun pada ketika cuaca yang sangat sejuk, dalam menggambarkan bagaimana proses penurunan wahyu kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Boleh diibaratkan seperti ilham atau cetusan idea yang diperoleh manusia-manusia jenius dalam pelbagai bidang seperti ahli falsafah, ahli politik, ahli sains dan sebagainya. Maksudnya, kalau orang pandai-pandai, orang cerdik pandai ni, dia tengah fikir kan, kita tengok dia fikir, tiba-tiba dapat ilham. Kita kata, dapat. Dia cakap, okey macam ni dia terfikir. Jadi benda tu, dapat tu kita boleh bayangkan macam itulah Nabi SAW dapat, tapi lebih lagi lah, lebih hebat lagi daripada ahli-ahli fikir ni. Bagaimana cetusan-cetusan idea yang cukup bernas timbul dalam minda mereka? Jika anda merasa hairan, bagaimana wahyu dapat menentukan dengan jelas sesuatu peristiwa yang akan berlaku lebih 1000 tahun kemudian, cubalah perhatikan sejenak sejarah manusia jenius. Bukankah terdapat di kalangan mereka individu-individu yang telah meramalkan suatu kejadian sebelum 100 tahun ia berlaku? Dia dah boleh ramalkan manusia akhir zaman nanti akan boleh naik kapal terbang, contoh kan. Zaman tu tak ada kapal terbang lagi, tapi dia boleh bayangkan. Begitu juga dengan setengah ahli politik yang matlamat gagasannya hanya mampu difahami 100 tahun kemudian. Setengah-setengah ahli politik ni, sekarang kita tak ada nak terima lagi dia punya pendapat dia. Pendapat politik dia sebab tak realiti. Tak munasabah boleh berlaku. Mustahil lah kita kata boleh jadi, tapi lepas 100 tahun boleh jadi. Jika dibandingkan dengan kemampuan berfikir orang-orang biasa, sudah tentulah ianya cukup berat bagi mereka untuk memerah otak demi mencetuskan idea-idea seumpama itu. Kalau bagi kat orang yang bukan pemikir ni memang beratlah dia. Suruh fikir sikit je dah malas dah. Idea-idea manusia jenis itu bagaimanapun masih terlalu kerdil jika dibandingkan dengan wahyu yang diterima oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi bukanlah kita menyamakan nabi dengan orang ahli politik ni, bukan. Kita kata kalau kita nampak macam tu, nampak dah cerdik dah, macam itulah nabi lebih lagi. Macam tu. Ini kerana idea-idea yang tercetus dalam fikiran mereka semuanya berpunca daripada pengalaman, pengamatan, kajian dan sebagainya. Pada hakikatnya mereka hanya mendapat idea-idea seperti itu setelah berjerih perih memerah otak dan menggembeling seluruh tenaga yang ada pada mereka. Berbeza dengan para nabi yang mendapat wahyu tanpa usaha dan aktiviti-aktiviti sedemikian. Para nabi mampu mengenal pasti sumber wahyu dan pembawanya. Misalnya Nabi SAW mampu menyatakan dengan jelas bahawa Jibril AS telah datang kepadanya dan menyampaikan wahyu dengan lafaz sekian-sekian dengan terang, teratur dan yakin. Nabi tahu tu Jibril dan Nabi faham apa yang disampaikan. Contohnya macam masa ajar tentang Islam, Iman, Ihsan tu kan, hadis Jibril. Bila Jibril datang, Nabi tahu tu Jibril. Sahabat-sahabat tak tahu, tu Jibril.
Kemampuan dan kelayakan untuk menerima dan menanggung wahyu ini hanya dianugerahkan kepada para Nabi alaihissalatu sahaja. Kemampuan fizikal, mental dan emosi manusia tidak dapat menanggung beban wahyu yang amat berat itu. Beban seberat ini tidak tertanggung akal manusia. Ia mungkin sekali akan menyebabkan manusia biasa hilang akal dan menjadi tidak sioman. Orang belajar tinggi pun boleh jadi gila kan, kita kata gila isim. Belajar isim lah, belajar nama-nama. Isim tu nama. Jangkauan dan kemampuan akal manusia menurut Ibn Khaldun. Jadi kita tengok macam mana Maulana Asri masukkan satu perbincangan tentang akal manusia. Tapi menurut Ibn Khaldun. Jadi kita dapat tahulah betapa luasnya satu hadis tu kalau kita huraikan daripada pelbagai bidang. Dalam menggambarkan betapa jangkauan akal manusia mempunyai sempadan batasannya, Ibn Khaldun, siapa Ibn Khaldun? Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Meninggal tahun 808 Hijrah. Mengibaratkan saiz akal manusia dengan neraca tukang emas yang hanya mampu menimbang objek-objek dalam kadar berat atau had saiz yang tertentu sahaja. Kalau berat sangat habis meter lah, kita kata habis meter. Kalau kita timbang tu habis meter, tak lagi lah. Jika kita memaksanya menimbang gunung atau objek-objek yang beratnya bertantan, pasti ia akan memusnahkannya. Rosak je lah, rosak timbang tu kalau kita letak benda lebih daripada dia. Malah perbezaan kemampuan akal sesama manusia biasa pun boleh dijadikan ibarat dalam menggambarkan betapa akal seseorang itu ada kadar dan limitnya. Misalnya dalam bidang penulisan, seorang tidak mempunyai bakat dan kemampuan menulis tidak dapat menghasilkan tulisan-tulisan sebaik karya-karya penulis masyhur. Biar bagaimana sekalipun dia memaksa dirinya atau dipaksa oleh orang lain, namun bagi penulis yang berbakat, tugas tersebut tidaklah serumit yang dihadapi oleh penulis amatur dan orang-orang yang tidak biasa menulis. Okay, jadi ini semua mengikut menurut Ibn Khaldun, kemampuan akal ataupun batasnya akal. Okay. Sekejap ya. Kemampuan menerima wahyu hanya khusus dengan para Nabi alaihissalam saja. Okey, jadi sekarang ni bila kita dah cerita tentang macam mana malaikat datang, kita dah cerita tentang kenapa Nabi berpeluh, kita dah cerita tentang beratnya wahyu dan beberapa contoh macam mana beratnya wahyu. Jadi sekarang kita kena tahu satu fakta yang penting, iaitu kemampuan menerima wahyu ni khusus untuk para Nabi alaihissalam saja. Wahyu yang berbentuk Quran macam ni khusus untuk para Nabi. Sebab kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW, sebelum dapat wahyu tu hati dia dah dibersihkan dah. Hati dia dibersihkan, jantung dia dikeluarkan, masuk dalam bejana emas, dibersihkan oleh Jibril AS 2 kali. Sebab apa? Sebab nak bagi dia, hati dia boleh menerima benda yang susah nak difahami ataupun susah nak diterima, susah nak ditanggung oleh orang-orang biasa. Jadi pada hari ni, sebab apa nak cerita benda ni? Pada hari ni kalau kita dengar ada orang tu mengaku dia terima wahyu, sedangkan dia ni tidak seberapa, jadi kita tahu dia menipu. Macam tu. Sebab apa? Sebab nak dapat wahyu, Nabi pun kena cuci, bagi dia sedia dulu, bagi dia sedia. Dan Nabi yang dah kena cuci pun berpeluh-peluh. Tambah pula kalau orang bukan Nabi, kita kata ada kok wahyu yang lain. Contoh macam wahyu ilham, Allah wahyukan kepada lebah kan. Wa auhayna ilan nahli an tattakhidhi, tu Allah wahyukan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam tu wahyu-wahyu jenis lain. Itu tak apalah kita kata wahyu isyarat. Ini sekarang wahyu betul ni. Orang kata dia dapat wahyu dari Allah Ta'ala, suruh dia baca surah sekian-sekian sebab dah akhir zaman lah apa benda ni. Tahu tu menipu lah. Sebab manusia biasa tak pernah cuci jantung dia oleh malaikat Jibril ni. Jadi perbandingan para anbiya dengan manusia-manusia yang lain macam itulah. Meskipun wahyu adalah satu beban yang amat berat, mereka masih mampu menanggungnya. Selain daripada mempunyai keberatan zahir, maksudnya memang literally berat. Sebab itulah membenamkan kaki unta dalam pasir tu. Wahyu juga ada keberatan tugas, tanggungjawab dia tu berat. Selain daripada keberatan zahir tu. Kalau dahi baginda bercucuran peluh, walaupun ketika cuaca yang sangat sejuk, wajah baginda berubah menjadi merah. Setiap kali tubuh badan baginda menanggung beban dan momentumnya, emosi dan perasaan baginda tidak kurang jerihnya dalam menerima dan menanggung beban tuntutannya. Kerana setiap kali menerima wahyu, baginda susah memahami. Maksudnya kita ni kalau dengar Quran, macam saya boleh baca Quran, sedap je kan. Contoh ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Turun je ayat ni. Saya baca je lah dulu. Lepas saya baca, saya tengok terjemahan dia. Berilah ancaman kepada kaum keluargamu yang terdekat. Lepas tu kita pun, apa benda maksud kaum keluargamu yang terdekat?
Apa maksud berilah ancaman? Kita pun buka tafsir. Macam tu, kita baru satu-satu kita pergi. Tapi Nabi sekali je turun ayat ni, terus dia faham. Dengan bacaan dia dan juga dengan kefahaman dia, dengan tafsir dia, semua dia faham. Apa tugas yang kena buat, semua dia faham terus. Maka tugas yang dituntut itu haruslah dilaksanakan oleh baginda dengan bersungguh-sungguh tanpa sebarang alasan. Jadi Nabi kena sampaikan kepada keluarga dia. Jadi dia rasa berat terus sebab dia dah tahu, faham terus semua maklumat yang berkaitan dengan ayat itu. Walaupun baginda sudah menjangkakan risiko dan tindak balas yang akan diterima oleh kaum keluarga terdekat Nabi SAW. Dah lah Nabi tahu akan dapat penentangan daripada kaum dia. Tambah pula Nabi faham lagi maksud ayat itu, suruh sampaikan. Lagilah berat, kali berat. Ia tepat seperti yang dikhabarkan oleh Waraqah bin Naufal, sebaik sahaja baginda diangkat menjadi Rasul di dalam kandungan hadis ketiga yang akan datang. Nanti ada hadis ketiga, hadis Khadijah bawa Nabi jumpa dengan Waraqah, sepupu dia. Jadi Waraqah kata, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak pernah ada seorang pun yang mendapat apa yang kamu dapat ni, membawa apa yang kamu bawa ni, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Jadi jangan bimbanglah orang yang bawa hadis Nabi ini, biasalah akan dimusuhi, ini jangan bimbang. Akibatnya, walaupun seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah kepada kebaikan, bukan ajak kepada suruh pergi buat maksiat dosa. Ajak kepada buat baik. Namun kerana tahap pemahaman keluarga baginda ketika itu masih belum mampu mengerti, baginda berhadapan dengan pelbagai bentuk berupa pendustaan, ejekan, gangguan, penganiayaan, pemulawan, malahan permusuhan yang membawa kepada peperangan di antara kaum keluarga mereka sendiri. Sampai berperang lah ceritanya. Sehingga pernah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersalat di hadapan Kaabah, belakang baginda dihempas dengan tembuni unta yang busuk. Maksudnya perut dia isi-isi unta yang busuk tu diletakkan dekat atas belakang Nabi sebagai satu penghinaan terhadap tugas dia. Jadi kemampuan menerima wahyu para Nabi tetap tidak mengeluarkan mereka daripada sifat-sifat manusia. Ini satu tajuk yang penting juga. Walaupun Nabi ni kita kata dah dibersihkan hati dia, dia mampu menerima wahyu ni, tapi dia masih juga manusia biasa. Selain daripada dia boleh menerima wahyu ni, dia manusia biasa yang memerlukan kepada makan, minum, tidur, baring, berkahwin, ada anak. Itu semua sifat-sifat manusia biasa. Di samping itu, sebagai seorang manusia, bagi dia tidak terlepas daripada dihadapi kebimbangan. Dia ada perasaan bimbang juga. Bukan kata Nabi je tak bimbang. Nabi je tak ada rasa takut. Dia macam sentiasa confident. Tak juga. Ada orang dia kata tak confident maksudnya tak beriman dengan apa yang kita tak. Sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, mata nasrullah hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu. Bukannya orang yang bersama dengan Rasul saja, Rasulullah pun pernah kata, mata nasrullah, bila nak datang pertolongan Allah. Hari ni yang jadi peristiwa sekarang ni kan, kita tanya, bila nak datang pertolongan Allah Ta'ala ni? Jadi bimbang. Bimbang tu ada. Perasaan bimbang manusia. Manusia dia ada perasaan bimbang. Menekan emosi, menambahkan lagi bebanan perasaan sehingga menyebabkan dahi baginda bercucuran peluh. Dalam menggambarkan perasaan Nabi SAW selepas menerima wahyu, setengah riwayat menceritakan bahawa beliau SAW ada ketikanya menggigil dan berdebar-debar. Maka sebagai penawar dan penenang firman perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menganjurkan beliau sallallahu alaihi wasallam menerusi firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Surah An-Nasr, idza jaa nasrullah tu kan, ayat yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta supaya memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan baginda tidak pernah melakukan sebarang dosa ataupun kesalahan. Perintah supaya mohon ampunan tersebut terhadap perasaan-perasaan yang bermain-main di benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana didorong oleh kebimbangan terhadap kemampuan beliau selaku seorang manusia untuk menerima dan membalasnya. Ini satu pendapatlah yang kata kenapa Nabi beristighfar, kenapa Nabi minta ampun, sebab Nabi dia ada juga perasaan-perasaan hati, bimbang, takut. Jadi ni perasaan-perasaan ni Nabi istighfarkan daripada perasaan tu. Macam kita kata, takut apa kak? Ni kan tak percaya ke Allah yang bagi tahu ni? Jadi kita kata Nabi SAW dia beristighfar kalau dia ada perasaan macam tu. Daripada perasaan-perasaan macam tu. Ni ada salah satu pendapat lah. Selain daripada faktor-faktor yang telah disebutkan, punca yang membuatkan dahi baginda berpeluh juga berkemungkinan disebabkan oleh pengetahuan baginda tentang pendedahan maklumat dalam kandungan sesebuah wahyu. Dalam kandungan wahyu itu ada maklumat-maklumat didedahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
situasi yang sama juga akan dialami oleh seorang yang mampu melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Contohnya, ni kita ambil contoh, senang faham zaman sekarang ni ada teknologi moden ni, senang faham. Contohnya, seseorang yang dapat melihat kandungan segelas air kosong melalui mikroskop tidak akan sanggup meminumnya setelah melihat pelbagai organisma halus di dalamnya seperti alga, bakteria dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah nampak mikroskop tersebut meneguknya dengan penuh nikmat. Begitulah perbezaan antara orang yang dapat dan tidak dapat melihat. Kita duk main tanah kan, main tanah, tengok tangan, tengok tanah ni, biasa je, tak takut apa kan. Tapi kalau orang yang pernah bekerja di bahagian makmal tu, dia pernah tengok rupa tanah tu, dia, Allah, macam-macam rupanya ada. Takut dia lepas ni nak pegang tanah. Sampai macam tu. Sebab apa? Sebab dia dah tahu. Macam tu lah kita boleh umpamakan Nabi ni dah tahu dah apa di sebalik maklumat Al-Quran yang diturunkan itu. Berat atau ringan wahyu merupakan satu yang relatif. Apa maksud relatif? Maksudnya ada orang rasa berat, ada orang rasa ringan. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan seseorang tu. Tengok orang tu, macam mana orang tu. Walau bagaimana. Tentu sahaja berbeza mengikut perspektif, kepercayaan dan pengalaman seseorang. Misalnya, terdapat sebuah kisah di mana seorang guru hadis ingin mendapatkan sanad hadis Sahih Bukhari daripada seorang guru hadis yang lain. Namanya adalah Maulana Fadlur Rahman Ganj Murad Abadi. Sepatutnya baca dia macam tu. Rahimahullah. Meninggal tahun 1313 Hijrah. Walaupun beliau, guru hadis yang pertama sendiri, telah memiliki sanad kitab tersebut. Maksudnya kitab dah ada dah. Sanad kitab dah asal dah ada dah. Tidak ada dah, belajar dah. Tapi dia nak menambah lagi koleksi sanadnya dengan menerima jaruran sanad daripada guru yang lain pula. Namun apabila guru berkenaan, iaitu Maulana Fadlur Rahman, meminta agar beliau membaca sekurang-kurangnya sebuah hadis bagi memenuhi syarat upacara pengajaran sanad, tiba-tiba lidah beliau menjadi kelu dan mata beliau menjadi kelam sebaik sahaja selesai membacakan tajuk dan sanad hadis pertamanya tanpa sempat membacakan sedikit pun hadisnya. Murid-murid beliau yang ada bersama kehairanan melihat kekuluan gurunya. Jadi ini cerita macam mana dia nak ambil sanad je. Tapi tiba-tiba waktu dia nak ambil sanad tu, dia kena baca hadis, kelam dia, tak boleh nak baca, kelu dia. Kelu dia punya lidah dia, kelu. Tak boleh nak kata, tak boleh cakap. Murid-murid kata, ni tok guru ni, kenapa tiba-tiba diam kan? Padahal sudah beberapa kali guru itu khatam Sahih Bukhari. Bukannya baru nak baca hari tu. Berapa kali pula mengulang-ulang baca hadis pertama Sahih Bukhari. Hadis pertama, baca berapa kali dah. Akhirnya beliau pulang tanpa mendapat sanad tersebut setelah gagal memenuhi syarat yang ditetapkan. Itulah kebesaran wahyu. Mungkin kalau kita bagi kat sekarang ni, kita bagi je siapa-siapa baca, senang je dibaca kan. Macam hari tu kita bincangkan perbezaan antara haddathana dan juga akhbarana. Sama ada guru yang baca ataupun anak murid yang baca. Kata guru baca bagus lagi. Ada kata anak murid baca lagi bagus. Kata biar je siapa-siapa baca pun senang. Senang je nak baca. Sekarang ni ada teknologi kan. AI pun boleh baca untuk kita. Jadi kita kata apa yang susahnya nak baca? Jawapannya susah senang ni adalah relatif. Berkait dengan orang. Bukannya kita kata berat, semua orang kena rasa berat. Kita kata ringan, semua orang kena rasa ringan. Bukan. Lidah guru menjadi kelu dan matanya menjadi kelam. Hanya pada ketika itu Allah SWT telah membuka kebesaran wahyu kepadanya sehingga beliau fana dalam menghayati kebesarannya. Ini dalam buku Tazkirah Hadrat Maulana Fadlur Rahman Ganj Murad Abadi, dan juga Idah Al-Bukhari Nasrul Bari. Hal yang sama boleh dilihat daripada setengah-setengah pembaca Al-Quran. Ada di antaranya mereka tidak mampu meneruskan bacaan sebaik saya melewati ayat-ayat tertentu. Kesayuan tiba-tiba menyentuh perasaan dan menyebabkan dada, lantas mereka melidangkan air mata. Tidak kurang daripada mereka yang menangis terdesak-desak. Ada orang baca Fatihah, relax je. Ada orang baca Fatihah, nangis. Abu Bakar dia tak boleh baca Al-Quran banyak sebab dia sedu kan. Tersedu, dia akan sebab, dia akan sedih. Tahu ada orang kata kenapa Abu Bakar sedih? Kita relax je baca ketawa-ketawa zaman sekarang kan. Orang baca Quran gelak-gelak ketawa. Allah. Benda saya tak faham benda yang Allah ni. Kan, baca Quran main-main macam tu, masuk TV siap kan. Jadi menangis teresak-esak. Ada orang baca Quran tak boleh nak pergi, menangis teresak-esak. Dan nampak macam kesedihan yang sangat mendalam. Sebaliknya pembaca-pembaca lain tidak pernah menempuh pengalaman-pengalaman seperti itu meskipun mereka mengalunkan ayat yang sama. Jadi sebenarnya berat dan ringan, susah dan senang ni adalah relatif, berkait dengan setiap orang. Hikmah dan maslahah Allah di sebalik tidak membuka kebesaran wahyu kepada semua orang. Kenapa tak semua orang dapat benda yang sama macam Nabi? Kan senang kalau kita semua dapat macam Nabi, kita faham Al-Quran, kita boleh amalkan Al-Quran seperti yang Allah SWT nak. Kenapa Allah tak buka? Apa hikmahnya?
Bila dilindungi, ada dah kita, kalau kita dah dengar cerita-cerita tadi pun dah nampak dah beberapa hikmah. Menjaga maslahat seluruh hambanya, nak menjaga kepentingan semua hamba-hamba Allah Ta'ala. Jika semua pembaca mampu melihat dan menghayati kebesaran di sebalik setiap ayat Al-Quran ataupun hadis, nescaya bumi ini akan sepi daripada riangnya aktiviti-aktiviti keduniaan yang lain. Kalau semua orang faham macam yang Nabi faham, semua orang ni akan sentiasa sedih. Semua orang akan sentiasa takut. Bilakah akan datangnya hari kiamat? Bilakah kita ni akan meninggal dunia? Sebab kalaulah kamu tahu, dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan banyak menangis dan kurang ketawa. Banyak menangis, kita takut. Habislah senyap sunyi dunia ni daripada riang ria. Tak ada. Hikmah yang sama boleh dikesani apabila penghijaban yang lain. Kerana ianya sebagai satu ujian dalam keimanan kepada perkara-perkara yang gaib. Hikmah yang sama juga. Kalau ada benda gaib, kenapa kita tak nampak malaikat? Kenapa kita tak nampak syaitan? Kenapa tak nampak jin? Kenapa tak nampak ni? Kenapa tak nampak tu? Kenapa tak nampak terus hari akhirat macam mana? Kenapa tak nampak terus? Kenapa benda-benda gaib ni? Antaranya adalah ujian juga. Nak tengok orang yang boleh percaya disebabkan disampaikan sahaja berita tu kepada dia melalui Nabi Muhammad SAW dan juga rantaian sanad daripada Nabi SAW, dan juga orang yang tak nak percaya melainkan benda yang dia nampak sahaja. Orang macam ni tak apalah. Kita kata dia gagal ujian lah. Allah SWT lahirkan kita ke atas muka bumi ni untuk diuji, dia gagal ujian. Sebab apa? Sebab dia nak benda yang dia nampak je dia percaya. Dia tak nampak tak percaya. Susah hidup dia nanti. Sebab banyak benda dia tak nampak. Kata saya, pernah tengok negara Yaman? Dia tak pernah tengok. Tapi macam mana awak tahu ada negara nama Yaman? Kita orang bagi tahu, oh yang tu boleh pula percaya tak percaya sebab ramai orang. Habis tu ramai orang percaya, ramai orang dapat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata oh yang ni tak semestinya betul. Macam-macam. Jadi ujian. Masing-masing ada ujian. Terlalu banyak contoh yang mampu anda hayati. Lihatlah kejadian manusia sendiri, pasti anda menemui banyak sekali hikmah. Banyaklah daripada hikmah badan kita. Kenapa badan kita ni tak luksina? Kenapa kulit kita tak luksina? Senang sikit nampak kat mana hati rosak ke, banyak jantung kita tersumbat ke, boleh nampak terus kan, senang. Kalau kita tengok macam tu tak menarik pada manusia ni, tengok apa nampak jantung, organ dalaman semua. Tu hikmah kalau kita fikir sekaligus je. Kemampuan jangkauan panca indera manusia dihadkan kepada satu jarak batas saja. Jika jarak diri, bau, bunyi kita dilebarkan 1000 meter persegi umpamanya, kita dapat menjalani kehidupan seharian dengan tenang dan selesa. Kita boleh dengar, telinga kita ni boleh dengar kereta api yang duduk kat landasan kereta api, padahal kita duduk di rumah. Tak boleh nak tidur kita kat malam-malam macam tu. Penghayatan kepada maksud-maksud Al-Quran tidak hanya mampu diperolehi melalui pembacaan maknanya sahaja, pemahaman maknanya sahaja, kerana terdapat pembaca-pembaca yang mampu menjiwainya walaupun langsung tidak memahami makna-maknanya. Orang yang dengar Al-Quran walaupun tak faham pun dia boleh menjiwai apa maksud Al-Quran tu. Itu kelebihan Al-Quran lah, beza daripada hadis. Fenomena ini boleh dilihat daripada sang kekasih yang menerima surat cinta daripada kekasihnya. Tak buka lagi surat daripada kekasih pun, tengok tulisan pun dah tenang dah. Walaupun dia tak baca lagi ataupun tak mampu nak dibacakan sebab terlalu sebab. Itulah ibaratnya iman. Jadi kalau kita percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada surat yang Allah SWT hantar kepada kita, Al-Quran ni, risalah yang Allah SWT turunkan melalui lidah Nabi Muhammad SAW, bacakan kepada sahabat-sahabat dia, kepada tabi'in, kepada tabi'in dan akhirnya sampai kepada kita. Kalau kita ni cinta seperti mana orang yang bercinta, baca surat cinta, kita takkan baca dengan main-main. Tu dia. Walaupun dia tak pandai baca sekalipun. Dia tahu je ini daripada Allah Ta'ala, dia dah rasa dah perasaan dia. Orang-orang yang tidak memiliki iman tidak mampu menyingkap rahsia di sebalik ayat-ayat Al-Quran. Walaupun dia mampu memahami maknanya. Kalau orang yang tak ada iman, faham bahasa Arab, sastra sekalipun, tak ada apa. Tak jadi apa. Sebab dahi Nabi SAW bercucuran peluh mengikut Syah Waliullah rahimahullah. Menurut Syah Waliullah rahimahullah, sebabnya dahi Rasulullah SAW memercikkan peluh sebaik menerima wahyu dari Allah walaupun di musim yang sangat sejuk, ialah pada ketika itu terkumpul beberapa nur atau cahaya. Ini pendapat dia lah. Dia kata bila wahyu turun, dia ada nur, cahaya. Jadi cahaya ni panas kan? Benda yang panas. Salah satu sifat tabi'i nur ialah panas. Macam kalau kita kata buka lampu panas, tutup lampu je sejuk sikit. Matahari panas, tak ada matahari sejuk. Macam tu. Sifat tabi'i, sifat yang semula jadi ada pada cahaya ialah panas. Jadi wahyu ni dia ada cahaya. Bila dia ada cahaya, dia panas. Bila dia panas, peluh. Bukankah kalam Allah yang turun ke hati Nabi itu nur, malaikat membawa wahyu itu nur, jiwa Rasulullah SAW juga penuh dengan nur.
Pertemuan 3 nur mencetuskan semacam kepanasan. Ini dalam dan dia kepanasan dalaman tolak kepanasan luaran menjala di seluruh tubuh, tolak keluar, jadilah peluh untuk menstabilkan kepanasan tu. Ini tengok dalam Nasrul Bari, Kashful Bari. Nasrul Bari dan juga Kashful Bari. Ini pendapat Syah Waliullah. Habis cerita tentang tu, tak ada masalah apa. Kita pergi kepada hadis yang ketiga. Okey, sekarang kita baca dulu dia punya matan dia. Kita baca dulu dia punya matan dia. Panjang juga matan dia ni ya. Kita baca matan dia. Terjemahan dia pun saya rasa tak habis baca lah. Kita cukup dengan itu dulu untuk pagi ni. Malam ni insya-Allah kita sambung. Wa bis sanadil muttasili ila al-Imam al-Bukhari ataupun wa bihi ilaihi ataupun wa bi sanadihi ilaihi. Wa bi sanadihi ila al-Imam al-Bukhari. Qala, maksudnya Imam Bukhari yang berkata. Jadi wa bis sanadil muttasil ni maksudnya dengan sanad Maulana Asri yang bersambung kepada Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari berkata, haddatsana Yahya bin Bukair. Jadi macam tu kita punya tradisi pembacaan hadis macam tu. Dengan sanadnya penulis kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari berkata, Yahya bin Bukair berkata kepada kami. Tu dia punya sanad tu. Kalau kita faham macam tu, memang jelaslah kita, memang akan terasalah betapa bersambungnya hadis yang kita baca ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan main cakap kosong je, Nabi kata tu, Nabi kata ni, tapi tak ada apa-apa. Rupanya ada sambungan. Qala haddathana al-Laits an Uqail an Ibn Shihab az-Zuhri an Urwah ibn Zubair an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh thumma hubbiba ilayhi al-khala' wa kana yakhlu bi ghari Hiraء fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud الليالي ذوات العدد قال قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قد بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. Habis hadisnya panjang juga hadisnya. Lihat, tengok. Tu ada kitab nama Atraf. Lihat Atraf hadis ketiga ini pada 3392, 4953, 4955, 4956, 4957,
6982. Ini nombor buah hadis. Maksudnya hadis yang ke-3392. Kita bawa hadis ketiga. Kenapa sebut lihat atraf? Sebab asal, saya dah sebut sebelum ni, asalnya Imam Bukhari, dia tak tulis penuh hadis macam ni. Dia tak tulis hadis penuh. Dia tulis hadis tu secara ringkas, kat mana bahagian yang dia nak saja. Tapi kitab yang kita gunakan pada hari ini, semuanya telah diterbitkan, dituliskan dengan hadis yang penuh. Bukan seperti cara asal Imam Bukhari tulis. Imam Bukhari tulis, dia tulis pendek je hadis. Dia punya hujung dia dekat bab lain. Hujung hadis ni tengah dia kat lain. Bab hujung dia kat lain. Dia kalau dah tulis yang hujung, awal dia kat lain. Macam tu. Habis. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami. Katanya Al-Laith meriwayatkan kepada kami. Siapa yang kami mula-mula ni? Imam Bukhari. Al-Laith meriwayatkan kepada kami. Siapa kami ni? Yahya bin Bukair. Diambilnya daripada Uqail. Nya ni siapa? Al-Laith. Uqail. Daripada, macam itulah dia punya sanad dia. Kita tak baca lah dia punya terjemahan sekarang ni. Nanti kita baca malam ni insyaAllah. Intisari hadis. Okey. Antara pengajaran, pedoman, panduan dan hukum yang dapat diambil daripada hadis ini ialah kewujudan malaikat adalah benar di sisi agama Islam. Dalam agama Islam, kita percaya wujudnya malaikat. Sebahagian besar orang kafir sama ada atheist, ahli falsafah, tidak percaya kewujudan malaikat. Allah menjadikan malaikat boleh bertukar-tukar rupa, boleh berjelma jadi manusia. Para sahabah tidak segan bertanya dengan Rasulullah pelbagai perkara, termasuklah perkara-perkara berkaitan dengan ciri khusus kenabian sekalipun. Rasulullah SAW pun menjawab pertanyaan mereka dengan penuh mesra. Jadi jangan takut. Kadang orang tanya, kita takut. Orang tanya, kita takut. Lepas tu kita salahkan orang yang tanya. Kita tak ada jawapan, kita salahkan dia. Cakap je lah, saya tak tahu. Soalan jika diajukan dengan ikhlas untuk mengetahui sedikit sebanyak tentang perkara gaib, tidak dianggap salah oleh Rasulullah SAW. Kalau tanya tu bukan dengan niat menghina, bukan dengan niat mengejek, bukan salah. Orang tu nak tahu. Jangan marah. Wahyu adalah sesuatu yang berat berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis. Sebahagiannya lebih berat daripada sebahagian lain. Hadis di atas menceritakan wahyu yang dirasakan macam mana yang paling berat. Aisyah, isteri Nabi radhiyallahu an sallallahu alaihi wa alihi wasallam digelarkan Ummul Mukminin. Demikian juga isteri-isteri Rasulullah yang lain. Gelaran ini sebenarnya berpunca daripada Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi isteri-isteri Nabi semuanya ibu, mak, apa lagi, kepada kita semua. Kepada kita semua orang-orang yang beriman. Saudara walaupun hidup si ibu sebapa sekalipun tidak semestinya mempunyai perangai dan pegangan hidup yang sama. Kita boleh nampak daripada Al-Harith bin Hisham dan juga Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar menentang Islam. Al-Harith bin Hisham, hadis tadi tu hadis riwayat Al-Harith bin Hisham mati syahid dalam peperangan Yarmouk mempertahankan Islam. Yang ke-8, hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat sama ada secara langsung daripada Nabi dipanggil marfu' ataupun dengan perumpamaan perantaraan sahabat yang lain disebut mursal sahabi, tetap diterima dan dianggap muktabar. Jadi walaupun Aisyah tak pernah jumpa dengan Khadijah, tetap dikira sebagai hadis yang diterima, bersambung sanadnya. Sebab apa? Sebab dipanggil mursal sahabi. Sahabat-sahabat bercerita sesama sahabat. Jadi tak ada masalah lah, sebab sesama sahabat semuanya udul, semuanya adil. Kerana itu hadis ini tetap menjadi hujah dalam agama sama ada ia terima sebagai musnad Aisyah ataupun musnad Al-Harith bin Hisham. Jadi Aisyah dengan Al-Harith bin Hisham pun sama. Dia jadi musnad juga. Tidak salah mengutamakan sesuatu yang baik dan mulia dengan sesuatu yang tidak baik dan hina. Jika maksudnya menyatakan keserupaan yang tertentu antara keduanya. Jadi kita boleh samakan seperti loceng. Bukan dengan niat menghina. Kita samakan wahyu dengan loceng, bukan kita kata hina wahyu ni macam loceng gereja ke apa, bukan. Bukan kita menyamakan Islam dengan Kristian, tak. Malaikat Jibril kadang-kadang datang kepada wahyu dalam rupa lelaki menyampaikan wahyu. Habislah intisari hadis yang kedua yang kita dah habis. Jadi alhamdulillah, wallahu alam. Saya buka soalan kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan pun tak apa, insya-Allah malam ni kita jumpa lagi insya-Allah. Wallahu alam. Kalau ada soalan silakan.
Okey, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita tangguh dulu untuk pagi ni dan kita berjumpa lagi pada malam ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih banyak dan minta maaf atas kekurangan saya, kesilapan saya semalam. Kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya insya-Allah.